Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengacara majelis, yang dimuliakan pengarah Pusat Islam UMK dan semua kaki tangan warga kerja Pusat Islam, al-fadhil, tuan-tuan imam, para asatizah, guru-guru, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 17 November 2022 kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan satu tajuk, kerja sehingga ke syurga, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita kata kita nak kerja sampai syurga, mungkin ada orang terkejut. Dia kata kerja ni kerja lah, apa kena-mengena dengan syurga? Itu dia panggil kepahaman orang-orang yang tidak faham budaya kerja di dalam Islam. Maka bila kita kata kita nak faham tajuk ni, alhamdulillah, terima kasih kepada pihak UMK kerana beri peluang kepada anak untuk sekali lagi sampai ke masjid ini. Kita mari dah dulu, lama-lama dulu, zaman sebelum Covid tu. Zaman Covid. Jadi bila mari zaman Covid ni, orang jadi macam dia kata bila mari belum Covid. Itu maknanya mercu tanda dia nya zaman Covid dengan tak Covid. Sebab maknanya lama dah tu, sekurang-kurangnya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah, para peserta sekalian, para jemaah sekalian, bila kita kata kita nak kerja budaya kerja yang cemerlang, mana kita ni nak jadi orang yang baik, buat kerja pun baik untuk mendapat kesan dan pulangan yang baik. Kita ni para jemaah sekalian, secara orang panggil alam realitinya, bila kita kata kita kerja dengan cara baik, bermakna kita akan dapat 2 perkara daripada kehidupan kita. Kita akan dapat 2 perkara. Yang pertama, kita akan dapat pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Ini yang menyampaikan kita ke syurga nanti, insya-Allah. Yang kedua, dari sudut kehidupan dunia kita juga kita bahagia. Kenapa? Sebab kita diberi peluang untuk mencari rezeki, untuk berkhidmat kepada masyarakat, dan juga untuk memberi sumbangan kepada Islam, agama yang kita anuti. Maka bila kita sebut tentang bagaimana kita nak cemerlang mengikut Islam, sebab kalau kita tak kena dia punya cara, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan rugi banyak benda. Benda boleh pahala, tapi jadi tak boleh. Sepatutnya kita boleh pahala, tapi oleh kerana kita tak pandai nak guna, tidak pandai dari sudut peraturan ataupun bahasa selepas zaman Covid ni, tak kena dengan SOP, maka kita boleh satu je, iaitu kita boleh gaji, allowance, tapi kita terlepas daripada satu benda yang lebih besar daripada itu, iaitulah pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada kita. Maka para jemaah sekalian, insya-Allah kita buka perbincangan kita ini dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ajar kepada kita doa selepas solat subuh. Dia panggil doa pagi. Doa ni insya-Allah kita akan ajar kepada para jemaah hari ini sampai pandai. Selagi tak ingat tak boleh balik. Kalau kau nak agak.
Nak ke tak sih? Dia kata biar belajar mula pula kata dia balik dah. Maknanya kalau kita kata doa sampai pandai itu mudah lah tu. Tak ada, tidak kata payah. Ada setengah orang dia mari ijazah doa ni payah-payah. Tak boleh tulis, tak macam-macam. Kita kata tuan nak tulis boleh, nak ambil gambar boleh, yang penting kena ingat dan kena hafal. Cuba ikut ana baca. Kata belakang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Coba hidup sekali lagi. Dia gini ya, kalau nak suruh mudah ingat, kita kena belajar dengan gaya badui. Ni gaya badui ni. Gaya orang you tak tahu lagu mana cara. Ini pensyarah-pensyarah ada ni. Orang universiti mungkin lain. Tapi cara orang badui, dia kira bilangnya perkataan. Kita kata Allahumma, bilang tangan itu. Inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekali lagi boleh ingat ada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ingat dah? Coba kata. Ingat bunyi tapi slow je lah. Kau nak suka buat sikit. Dia kata saat dia ingat waktu bila tukar skrin tu slow mula kau nak. Jadi ingatlah. Maknanya tiga perkara ini Nabi SAW ajar kepada kita. Kita kena kata setiap pagi. Tak kira dah. Contohnya muslimat uzur hari ni tak boleh solat, tidak jadi masalah, kena baca juga doa ni. Bahkan kita nak keluar daripada rumah, nak pergi hantar anak-anak kita ke sekolah, anak kita juga kita kena ajar biar dia hafal doa ni supaya kita mendapat keberkatan daripada awal. Jangan tunggu dekat nak peresa baru cari tu email. Pagi lagi ke mau tak ya nak suruh japi peng pasal anak masuk peresa. Jadi ke tak jadi? Toleh lah gitu. Jadi kita kena awal-awal lagi kita minta tiga perkara. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inni as'aluka, aku minta denganmu. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Hari ni kita nak kerja, kita cemerlang, ilmu yang kita ada, kita mesti ada ilmu yang bermanfaat. Berapa ramai orang yang boleh ilmu tapi tidak bermanfaat. Ilmu agama, belajar saja tak beramal, itu dia panggil ilmu tak bermanfaat. Ilmu dunia, ngaji saja, habis belajar sakut siji dinding, gambar kombo di apa ni tak dalam frame sabsa, dia tak tahu duduk mana. Kita kata tak pernah manfaat. Oh, dia kata manfaat ustaz, kita boleh guna CD untuk kerja lain. Yang penting pandai-pandailah. Yang kita naknya bermanfaatkan ilmu yang kita belajar. Yang kedua yang kita minta warizqan tayyiba, kita nak minta rezeki yang baik. Kalau kata rezeki yang baik, apa makna rezeki yang baik? Kenapa Nabi SAW tidak ajar kepada kita supaya kita minta rezeki yang banyak? Warizqan wasi'an kathiran. Ya Allah beri pada aku rezeki yang banyak, yang luas. Tapi Nabi minta rizqan tayyibah, rezeki yang baik. Sebab bila Allah Ta'ala yang tahu baik untuk orang ni banyak mana, baik untuk orang ni banyak mana. Jadi ada orang ni dia kena 20,000 sebulan baru baik. Kita hobi bahasa jenis main B 40 20 ni lagu mana pula kita dah. Kita ni taraf mana taraf. Nah, 2,000 cukup. Dengan anak lagi, dengan isteri lagi, dengan boleh sedekah lagi, kita kata baik untuk dia. Tapi ada orang ni tak cukup. Maka Allah yang pilih. Kerana itu Nabi tak ajar rezeki yang banyak, tapi dia ajar rezeki yang baik. Yang ketiga yang kita nak minta, yang terakhir dalam hidup kita ni bermula di awal pagi, wa amalan mutaqabbala, kita minta amalan yang kita buat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mana kerja buat yang kita lakukan ini
Allah SWT terima, bermakna kita mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Kita kerja boleh pahala, kita kerja boleh gaji, kita kerja boleh segala perkara yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan itulah yang dikatakan amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, siapa dia boleh ulang balik doa ni? Tak boleh tengok. Kita ingat dah. Bismillah. Baca doa sana. Bunyi dah tu nak. Tapi tak regah nak. Boleh lah. Nak bagi hadiah ni, bawa dah hadiah siap. Siapa dia apa ni boleh hadiah selalu. Banyak hadiah balik. Tak kena klik mula hadiah ni nak. Rugi kita. Baiklah para jemaah sekalian, lepas ni boleh hafal, kita tasmidkan dia. Baik. Bila kita kata kita nak kerja yang cemerlang. Budaya kerja yang cemerlang. Maka kita kena letak satu asas yang besar, iaitu kita kena tengok kepada matlamat Allah Ta'ala ciptakan kita. Kenapa Allah buat kita? Kalau kita kata kita tak ada matlamat, mana ada makhluk atas dunia ni Allah cipta tak ada matlamat? Semua ada. Ada orang tanya, tikus lah mana tikus? Tikus pun ada kerja juga. Kalau tak ada tikus, kita pun tak simpan rumah. Betul tak? Kalau tak ada lipas, biar gitu ya. Masuk esok-esok pun tak apa. Jadi kita tahu oleh keadaan rumah kita ni banyak makhluk-makhluk ni. Jadi kita awal-awal lagi kita bersihkan dia, kita jaga dia, kita kawal dia. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu perkara-perkara yang tidak baik jadi dalam rumah kita. Maka bila kita nak letak setiap perjalanan kita ni, kita akan pergi kepada matlamat hidup. Matlamat hidup, soalan dianya, mengapa manusia dijadikan? Boleh tak kalau kita tanya soalan ni minta jawapan daripada pendengar? Kita letak kumpulan A dengan kumpulan B. Kenapa manusia Allah jadikan dia? Untuk apa? Ya, kena angkat tangan macam dalam kelas kot ni. Ni bersama universiti ni tak boleh akak ramah-ramah dah, tak boleh nak bagi markah. Betul tak? Untuk bertakwa kepada Allah. Macam ni alif ni pula. Untuk beribadat kepada Allah. Alhamdulillah. Tanda-tanda orang panggil orang cerdik tu, bila jawapan dia kemah tu, macam ni. Maknanya kita pergi kepada ayat Quran, Allah Ta'ala sebut tuan-tuan tanda. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dengan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kita dengan kawan kita, satu lagi makhluk atas dunia, nama dia jin. Jin ni kawan kita sebab dia ada taklif. Ada jihad Islam, ada jihad tidak Islam. Ada jihad juruh, ada jihad tidak juruh. Macam orang juga dia. Cuma lemahnya jin ni, dia tidak ada nabi. Nabi dia kena ikut nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manakah nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri ni kamu berdua? Siapa dia kamu berdua? Jin dengan kita. Jin dengan kita dia kembar. Satu lagi makhluk mungkin tuan-tuan tanya, tertanya-tanya dalam kepala, kita jawab lalu. Satu lagi nama dia syaitan. Syaitan tu makhluk mana? Kita ada lo ni manusia. Jelas tak? Manusia ni kita. Yang kedua jin. Yang ketiga malaikat. Malaikat tu spesifik, satu makhluk khas. Allah buat dia makhluk yang taat, yang tak nodaka kepada Allah. Jadi hak ni kita tak tepi, dia tak ada nafsu. Kalau kita masuk dalam kategori kita, tak boleh nak banding dengan dia. Sebab dia tak ada nafsu, makan minum pun tak, dia kahwin pun tidak. Jadi kalau kita manusia nak kira nak ikut malaikat, tidak boleh. Sebab itulah kadang-kadang kita doa ni minta ilham macam malaikat. Tak. Tapi macam mana kita nak ikut malaikat? Malaikat tu Allah ciptakan dia makhluk yang taat, la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Jadi kalau kita kata budaya kerja kita nak ikut gaya malaikat, boleh dalam beberapa sudut. Dalam beberapa sudut. Cuba tuan-tuan tanda budaya kerja malaikat, kenapa dia cemerlang? Boleh kita nak jawab hari ni. Lepas ni kena tanya ni soalan. Pengaruh kata kena tanya lepas soalan tak? Baru boleh hadiah. Kalau kita belajar ilmu malaikat, kenapa malaikat Allah Ta'ala ciptakan dia dijadikan pegawai khas untuk jaga kita, malaikat. Untuk tulis amalan kita, malaikat. Untuk apa saja buat atas dunia ni, Allah beri tugas kepada malaikat. Sebab malaikat ni kerja dia cemerlang. Kenapa dia cemerlang? Sebab dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tanda, kenapa kerja malaikat cemerlang? Sebab apa? Sebab dia la ya'sunallah amma amarum, tak pernah dia deraka kepada Allah Taala. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dia akan buat semua yang Allah Taala perintahkan. Jadi malaikat tak ada. Ada ke ustaz? Orang kata asalnya iblis tu mari daripada malaikat, nama dia Azazil. Raja dengar ke apa kita ni? Azazil nama. Raja dengar? Kau saya dengar, tak dengar saya malah rayak. Nah, rakyat pun tak ada kerja, dia tetap tahu apa. Dia kata asalnya lah. Sebab berbeza asal kejadian. Malaikat Allah cipta daripada nur, jin dicipta daripada api, kita manusia diciptakan daripada tanah. 3 makhluk berbeza. Cuma kalau kita nak ambil budaya kerja malaikat yang cemerlang, yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla, sebab apa? Punca utama dia la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak deraka sama sekali kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia buat apa yang diperintahkan. Jadi kalau kita kata kita nak cemerlang dalam kerja buat kita, sudah pasti perkara ini yang perlu kita ambil, iaitulah kita kena cemerlang, kita kena ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, yang dilarang kita tidak buat. Cuma itulah malaikat, kita nak ikut dia sukar kerana dia tidak ada nafsu. Maka mari jin. Satu lagi makhluk, syaitan. Syaitan ni mari mana? Syaitan tu mari mana? Pakat lagi. Syaitan ni, jin ni, malaikat semua ada sekali dengan kita. Cuma di antara makhluk yang tidak nampak. Pagi kemari ana khatam surah Al-Waqi'ah. Wa idza balagatil hulqum, kan? Cerita ketika nyawa kita sampai di halqum. Wa antum ilaihi tanzurun, kamu duk tengok orang mati. Ana duk mikir masa tu, masa kita duduk dekat orang nazak tu, malaikat maut ada sekali dengan kita tu. Kita duk gosok muka mak ayah kita hendak mati. Agak-agak tangan kita dengan tangan malaikat sedih ke tidak? Tangan malaikat maut. Kalau nampak lari gitu, malaikat maut tu tak usah kata orang lain dah. Tengok hok biasa ni lagi dah, ni tengok malaikat maut. Orang takut belaka. Tapi oleh kerana budaya kerja malaikat maut, dia tidak mengacak. Dia fokus kerja dia nya ambil nyawa orang ni. Kita duduk sebelah dia ke, duduk dekat dengan dia ke, tepek dengan dia ke, tepuh dengan dia tidak akan konsep. Sebab itu dia panggil fokus dalam budaya kerja yang Allah Ta'ala beri pada malaikat. Alright. Awak tak jawab lagi, syaitan mari mana syaitan? Kenapa ustaz nak jawab ni, kita suruh dia. Mari mana ustaz syaitan? Kau lama tak sebut. Nuhak belakang. Dia kau belakang, kau sedap jawab. Biasanya gitu. Dia jawab sama dia ya. Ni alik ni kumpul lebih tak ada nampak semangat jawab. Syaitan mari mana? Syaitan ni mari daripada dua-dua. Dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, baca sudah ayat. Malikin nas ilahin min syarril waswasil khannas allazi, baca kuat, yuwaswisu bi minal jinnati wan nas. Syaitan ni daripada kalimah syatana. Syatana ni makhluk tak jauh.
Tuhan kata makhluk takju ni jin hok nakal, hok jahat tu syaitan. Sedap kita ngata kau kira. Manusia hok jahat syaitan. Sebab tu Tuhan kata minal jinnati wan nas. Mana dua-dua pihak, hok nakal semua jadi syaitan. Mana syaitan ni bukan satu spesies khas, tapi kumpulan khas dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Baik. Syaitan ni kenapa Tuhan buat dia? Ada ke tidak benda-benda yang kita boleh belajar dengan syaitan untuk mendapat budaya kerja cemerlang? Ada ke tak ada? Dia kata pelik saya, Ustaz. Saat ni suruh belajar dengan malaikat, ni suruh belajar dengan syaitan pula. Kita main hok mudah-mudah je hari ni. Tidak betul ketah kerja ni tak apa. Kalau betul ketah kerja, pengarah kata tahu dia kena ada fakta hok apa ni bertulis. Syaitan tuan-tuan tanda. Kita jangan belajar dengan syaitan, sesak kita. Tapi kita boleh kaji budaya kerja syaitan. Kita kena kaji budaya kerja syaitan untuk mencari kecemerlangan. Jangan pula ada pensyarah tulis makalah pula dah. Budaya kerja cemerlang menurut perspektif syaitan. Jangan. Penat kita rasa ramai orang mari kalau lagi tu. Dia kata syaitan mana pula ni. Cuma yang kita belajar ilmu syaitan ni ada 2-3 perkara. Yang pertama tuan-tuan tanda. Budaya kerja syaitan. Kenapa dia berjaya merusakkan ramai di kalangan manusia? Yang pertama, dia tak masuk lorong no entry. Dia tak masuk lorong no entry. Apa dia maksud? Dia tengok hak pakcik dengan piyahnya dengan cubuh. Takkanlah syaitan mari bisik pakcik, malamnya ada pesta kepok. Dah, bahasa gila ajak aku pergi melompat padai pula. Kepok ke hak so lah ni. Kekepok ku reso dah. Ada lagi hak lebih masyhur lagi. Nuh arti-arti lah hak. Dia tak ajak orang-orang pakai piuh, pakai tudung ni. Hak ni dia ajak ilai. Dia kata Pak Cik Haji ni sudah kita. Moga baru balik Mekah. Sedap kita pun jawab dah naik. Orang panggil naik seh tu tak? Saya duk perhati tengoklah dalam kapur kita ni. Masjid kita ni, Masjid Al-Falah ni, Al-Falah ni. Tak ada orang lain daripada orang lebih hawa daripada Pak Cik mari masjid. Naik bulu roma kita dah. Dia mula mari takabur, mari sifat wujud, mari akhir sekali dia perlekas sekali dengan Tok Imam mari lambat. Sudah. Dia naik. Itu dia panggil budaya kerja syaitan, kecemerlangan dia tak masuk lorong no entry. Dia masuk lorong yang boleh makan. Orang panggil boleh faedah untuk dia nak menyesatkan orang. Baru betul. Jadi kita hari ni pun kalau kita nak buat hijau, kita kena guna saluran yang betul-betul. Sehingga kan orang Arab kata iza aradta an tuta, ni bahasa Arab. Duk ngapa mutalaq tu. Iza aradta an tuta fa'mur bima yustata. Ada orang boleh nulis Arab. Kalau tak boleh tulis kat Melayu. Tulis bahasa Melayu kata, kalau kamu nak suruh orang ikut arahanmu, kamu keluar arahan yang orang mampu buat. Itu. Kita sebagai ketua pejabat, nak keluar arahan yang orang mampu buat. Ni tidak, awak kena buat begini. Kawan itu pakai sengih suka. Dia kata, ni 3 hari 3 malam tak habis lagi nak buat kerja. So, aku sorang. Mana kita buat kerja lebih daripada kemampuan. Mana lorong ini lorong yang kita nak suruh orang kerja, biar pekerja kita tu jelas, mampu buat, dan dia boleh menyelesaikan masalah yang kita beri tugas kepada dia. Ini cemerlang. Itu yang pertama, dia tak masuk lorong no entry. Tulis. Yang kedua, kita belajar 2-3 perkara dengan syaitan, pandai lah tak? Yang kedua, syaitan ni dia tak jemu. Kalau kita baca dari kitab tasawuf, dia panggil kitab Talbisu Iblis. Bagaimana iblis nak pesongkan seorang ahli ibadat, kadang-kadang 20 tahun baru terpesong. Dia suruh kita ibadat, lama-lama dia mari. Ana jumpa seorang pakcik dulu istiqamah, solat asar depan. Kalau orang mengajar, duduk depan. Mari masjid awal. Tiba-tiba bila kita jumpa dengan dia lama-lama,
Dia kata, dia kata pak cik tak ada orang depan, duduk ujung. Kita pun tanya dia, berapa pak cik duduk pindah tempat ni? Allah, dia kata, ustaz, saya duduk mikir hak saya buat selama ni salah. Saya hidup sorpai, saya bukannya ustaz. Dia mari bijak. Lepas tu saya pergi awal, saya bukannya untuk bilang. Jadi dia mari perasaan seolah-olah saya ni riak, nak tunjuk orang, nak takabur. Jadi kita mari selu-selu duduk belakang. Mari belakang pun saya kata tak boleh juga duduk belakang. Kena pergi lewat-lewat sikit barulah nampak tawaduk. Bijak tak bijak dia? 20 tahun pak cik ni duduk sah depan. Akhir kali dia duduk ujung, paling ujung sekali. Sebab apa? Syaitan punya sabar. Dia tunggu bagaimana nak rusakkan seorang manusia mengikut lorong yang dibenarkan. Jadi kita hari ni pun kita kena ada sifat sabar. Nak buat satu benda kena sabar. Tak ada benda kun fayakun. Hak kun fayakun ni Allah saja. Hak kun fayakun ni Allah saja. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita manusia ni tak mungkin nak kun fayakun. Tapi kena buatlah juga yang kata Tuhan ya. Sebab tu Allah Taala dia beri tempoh. Mana kerja kita mesti bertempoh. Tak boleh kata tak apalah aku buat bila siap-siap lah. Kena ada tempoh. Contohnya kita kata projek kaji selidik tentang petani di kawasan kita. Jadi pihak jabatan dia akan bagi tempoh kajian dalam masa 3 bulan. Kalau tak ada tempoh hanyut kita. Kalau tak ada tempoh dia jadi hanyut. Jadi kita pun kena ada tempoh dari sudut ibadat kita ni mesti ada tempoh gerak kerja kita supaya kita tidak hanyut. Jadi walaupun lama dia sabar dia berjaya. Tapi kita sabar juga cuma kena ada tahap kesabaran itu sampai bila. Tak boleh kata biarlah asal kau jadi, tidak mungkin. Saya dulu tak pandai baca Quran. Kita dulu tak sempat baca Quran. Zaman kita hari ni payah sikit nak jawab lagi tu. Tak. Ana interview makcik-makcik tua-tua hak mari pondok. Bila tanya dia, makcik, Quran banyak mana dah baca? Allah, dia kata, ustaz ni hak mari ni. Mari duk pondok nak ngaji Quran. Kata tak apalah, hak nak ngaji tu kita mengajilah. Tapi hak belajar dohnya banyak mana? Dia sebutlah dia boleh baca berapa surah. Yasin boleh, pendek-pendek boleh. Kata, kenapa tidak khatam Quran zaman dulu? Dia kata, ustaz, zaman kita dulu nikah awal. Makcik-makcik kita umur 12-13 tu boleh anak dah. Nah, buat kita ni tu 12 tahun sekolah dah duk berambak beringoh lah kita lakukan. Mari zaman gadget ni jangan. Kau duk pasti pun mengorak juga dengan WhatsApp. Allah Akbar, ibadah apa yang dia kata dia tak dia nak ngaji Quran sebab kerja dia di antara beranak dan berpantang. Tak ada nak ngaji Quran. Kita kata zaman kita hari ni jangan buat lagi tu. Di zaman pen boleh baca Quran, tiba-tiba kita pula tak boleh baca Quran. Lah ni pen boleh baca Quran ke tak? Lah zaman kita ni pen baca Quran. Baca Quran. Kita tak boleh baca. Satu benda yang pelik dalam hidup kita ni, bila pen tak boleh baca Quran, maka walaupun tempoh nak berjaya itu lama, sabar, tapi kita kena ada had. Kita kena ada had, tahap berapa tahun, berapa tempoh kita nak khatam Quran, baru ada. Baik, sekarang ni kita ada orang panggil amalan harian. Amalan harian. Amalan harian, zikir waktu pagi bermula selepas subuh. Ni kita keluar buku zikir ni. Tuan-tuan nanti boleh ambil kat luar. Zikir waktu pagi ni yang paling afdal sekali kita kena baca lepas sembahyang subuh sampai naik matahari. Waktu afdal. Baik, lepas subuh ada orang kuliah atau kita sendiri pergi kuliah. Kita tak sempat nak baca. Ni. Lepas pada naik matahari, lepas duha, kita boleh baca lagi sampai pukul 10. Tak ada. Sampai ke Zuhur. Hak petang pula bermula daripada asar sampai maghrib. Tak sempat maghrib sampai ke isyak. Tak sempat isyak sampai ke nak tidur. Maknanya kalau kita waktu yang bersifat waktu kita tak selesaikan
projek kita ni pada waktu dia, bermakna kerja itu tertangguh. Oi, tak apa. Kalau tak dah pagi ni, kita baca esok lah. Nak zikir hari ni, zikir hari Khamis ni, kita nak baca esok hari Jumaat, boleh ke tak boleh? Jawabnya tidak boleh. Sebab esok hari lain, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh qada makan, hak hari ni kita tunda makan esok. Boleh ke tak boleh? Boleh. Nak makan banyak mana? Ada seorang dulu kawan dengan ustaz kita ni, orang panggil Pak Cu. Ingat ke Pak Cu? Pak Cu dia boleh qada. Ya boleh. Kita ni kadang-kadang gua kata, "Cu, aku orang ajak makan tak, aku tak boleh gini. Aku okey kamu." Dia boleh makan. Dia makan sepinggan yang pertama dulu. Dia royak tu rumah ni hak ustaz pesan ni. Hak ustaz kiri. Lepas tu ambil pinggan kedua pula, ni hak kita kata. Ni tak tahu Pak Cu duduk mana lah ni. Pak Cu ya boleh. Orang lain tak boleh buat lagu tu dah. Jangan. Jadi kita ni dalam bab zikir jangan jadi Pak Cu lah. Kan? Kita kena sudah ni, projek pagi ni, projek petang, projek malam. Maknanya walaupun ada benda jangka panjang, ada benda jangka pendek, satu lagi ilmu yang kita kena belajar dia ni, kalau dia buat kerja, dia tidak bercuti. Kita ni asyik nak cuti, tak apalah, nak cuti. Baik, itu dia panggil teknik-teknik ilmu yang kita kena belajar. Maka balik pada soalan kita yang pertama tadi, kenapa kita Allah jadikan? Jawab dia duduk di ayat surah Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepada aku. Jadi kita dengan jin sama-sama ada apa? Ada taklif. Mana kita ada taklif, kita berdosa kalau kita tak ibadat, jin juga berdosa kalau dia tidak ibadat. Cuma lemah dia tidak ada nabi. Nabi dia kena ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada nabi sendiri. Dia menumpai kita. Banyaklah dalam buku, kalau tuan-tuan tengok dalam buku sejarah Mekah yang ana tulis tu, ada cerita masjid jin. Pertemuan Nabi sallallahu dengan jin di malam. Ataupun waktu Nabi balik daripada Taif, dia berhenti di tempat nama dia Nakhlah. Maka sampai situ jin dengar Nabi baca Quran. Cuma ada satu lagi, kita dengan jin baik jin. Ada riwayat, tapi riwayat ni dhaif. Kata ahli tafsir kata dhaif. Ketika Nabi kita baca ayat Quran tentang bila Tuhan tanya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, manakah nikmat yang kamu dustakan? Kita senyap Popok jin dia jawab, la syai', tak ada apa. Macam ayat Watin, apa ayat akhir surah Tin tu? Alaihissallahu biahkam bil hakimin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala yang paling baik? Kita senyap. Jadi ada popok jin ni dia jawab. Jadi ada riwayat kata dalam kitab sirah, dia kata jin lebih baik daripada buatmu. Ketika aku baca ayat pertanyaan, mereka jawab tak, kita tak akan kufur nikmat. Jadi dan satu lagi kelebihan dia cepat. Bila dia dengar inna sami'na qur'anan ajaba, bila dia dengar Quran, dia terus balik berdakwah. Jadi kita hari ni kita dengar ngaji tak balik. Ini kalau kita dengar di masjid contohnya, bro, dengar ustaz kuliah, dengar ustaz mengajar, sedap dengar tak? Balik-balik rumah kalau isteri tanya, ustaz mengajar berapa tadi? Marah kau, suka, bini tanya. Kalau balik rumah lepas isya, isteri tanya, abang, ustaz kuliah apa tadi? Masa tu tak ada live lah, ada live ni tak apa. Tak, kalau dia tanya tu dia nak cek kita tidur ke tak ya. Dia dengar dah padahalnya tu. Jangan duduk korang ramai live ni. Kita duduk mikir ustaz kata apa tadi dia duduk mikir, oh ustaz tu nakal, dia kata. Kok dia ingatnya nakal, ilmu tak ingat. Kita kata ini satu kepincangan yang besar. Bila hak nakal je menjadi ingatan, ilmu yang diberi tidak mendapat liputan. Kita kata ini satu benda kes yang berat. Baiklah para jemaah sekalian,
Mari kita faham bahawa kita semua ni diberi tugas oleh Allah Azza wa Jalla mengabdikan diri kepada Allah. Maka kita kena faham apakah makna ibadat. Bila kita duduk sini, barulah kita dapat kecemerlangan nanti, insya-Allah. Kalau kita kata makna ibadat, coba tengok dalam bahasa. Ibadat dengan makna taat, patuh, tunduk dan merendah diri. Itu makna ibadat. Artinya ketundukan seorang kepada yang lain dan orang tersebut mengabdinya. Kalau orang kata ini hamba aku, mana dia kena taat ke toke dia. Tidak hanya tunduk kepala, tetapi tunduk dengan hati. Mana kalau cakap tunduk kepala hanggut macam Jepun tu tak ada juga. Tak, Jepun kerja jadi hanggut. Tunduk macam. Maka di sini disimpulkan oleh para ulama Islam, dia kata rumusan makna ibadat itu nama yang mencakupi segala perkataan, perbuatan dan pegangan yang disukai dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Jelas tidak? Kalau orang tanya kita lah, balik-balik ni anak tanya, hak suami tanya, isteri tanya, apa dia makna ibadat? Boleh jawab tak boleh jawab? Boleh lah. Apa dia makna ibadat? Dia kata bacot tu. Bacot ini. Tapi kalau kita nak ingat senang, tak tulis pun tak apa. Ibadat itu segala perkataan dan perbuatan, tingkah laku, pegangan hati yang diredai dan disukai oleh Allah Azza wa Jalla, maka nama dia ibadat. Boleh dah? Cuma tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham bahawa ibadat itu ada dua kategori. Ibadat ada dua kategori. Satu dia panggil ibadat secara khusus, iaitulah solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sedekah. Itu ibadat khusus. Mana kalau kita sebut ibadat, kita nampak tu, nampak sembahyang, nampak puasa. Tetapi satu lagi dia panggil ibadat secara umum. Ibadatun ammatun, ibadat secara umum yang disebut dalam surah Az-Zariyat tadi, mesti mengabdikan diri kepada Allah, bukan sekadar sembahyang puasa, tapi ibadat ini menuntut kita mengabdikan diri selama 24 jam. 24 jam. Bila kita nak makan, bila kita nak kerja, bila kita nak tidur, bila kita nak rehat. Ini yang kita kata mafhumul ibadat ini telah dirusakkan oleh penjajah. Ana salah satu daripada subjek yang saya mengajar di KIAS, Kolej Islam Kelantan, iaitulah subjek dia panggil Tarikh At-Tashri', sejarah perundangan Islam. Hak mula-mula penjajah bila masuk, dia ubah tune akal pemikiran masyarakat. Dia faham ibadat itu sembahyang. Kehidupan bebas. Nak ikut orang putih pun tak apa, nak ikut Jepun pun tak apa, nak ikut apa pun boleh. Maka lahirlah satu kepahaman yang berbahaya kepada masyarakat. Nama dia kepahaman sekular. Sekular orang panggil. Zaman dulu ada satu pahaman, nama dia Al-Murji'ah. Coba tulis kata ni, cari Al-Murji'ah, jumpa ke tidak dalam internet? Al-Murji'ah, jawabnya tak jumpa. Jumpa orang dulu, tapi zaman kita hari ni faham apa ni dia panggil NGO ataupun grup Al-Murji'ah ni sudah tidak ada. Yang adanya kumpulan liberal, puak liberal, puak pluralism, orang ni. Sebab apa dia kata liberal? Kita tak kata murjiah 100%, tapi semi murjiah. Sebab dia pisahkan di antara amal dengan iman. Bila kamu dah beriman, cukup tu. Maya puasa, pergi Mekah, tapi dari sudut kehidupan dia tak akan tanya. Dia tidak akan jelas. Ikutlah. Dalam bab muamalah kita nak ikut bank
konvensional pun tak apa, B hak Islam pun tidak jadi masalah. Maka kita mengatakan itu satu kesilapan, sebab Allah Ta'ala nak suruh kita mengabdikan diri dalam masa 24 jam. Artinya semua benda kita buat ni kena ikut peraturan Allah Azza wa Jalla, barulah kita boleh pahala. Baik, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita keluar daripada rumah kita nak pergi kerja pejabat. Tak kira lah pejabat kerajaan negeri, pejabat kerajaan pusat, pejabat swasta. Tak, kita keluar kerana kerja. Kita niat apa maksud keluar daripada rumah? Maksud keluar dari rumah tu niat berapa? Tak aja ni niat. Tak ada lagi orang duduk melengung kat tangga. Guana tu nawaitu nak pergi MK cari kerja. Ada kita. Kalau kena hak was-was kat weh. Oh panas hanya kereta dulu tak tahu-tahu lagi duk main nawaitu. Berat kita lagi tu tak? Kita bukan niat itu berniat, lapak niat. Kita berniat ni bahawa aku kerja, aku nak pergi kerja ni kerana apa? Yang pertama sekali kerana tanggungjawab yang telah kita minta. Kita nak boleh kerja ni kita kena minta. Isi borang, aku janji. Berapa banyak kita berjanji? Saya tak tahu pejabat kita sini daripada pukul berapa? 8.5 juga. Kau pensyarah dia anjar sikit. Dah. Yang pentingnya kita ambil hak asal pejabat pukul 8 hingga pukul 5. Maka bila kita berjanji, itu adalah merupakan tanggungjawab yang disebut dengan mana amanah di atas kepala kita. Kita kena berada di tempat ini pada pukul yang dipersetujui. Ni hari ni masalah. Dia pergi awal. Kalau zaman dulu senang sikit, sebab kawan-kawan tu lah ambil kad cocok, habis sipai balik. Tak, itu dia cocok saya sekali. Nyempak kat gile. Esok kita hak tu cocok ke dia. Ya. Lo ni pasal main ibu jari ni. Ibu jari ni payah nak pinjam tak boleh. Ya. Ada juga ada setengah tempat dia tak pakai ibu jari, dia pakai boleh tekan dengan handphone. Sepecek masuk kerja. Kita kadang-kadang duduk buang dengan saya. Nak pergi mana tu? Nak pergi check out. Mana? Jabat. Kata check out sini boleh. Menggunakan telefon. Dia tak boleh. Dia kena pergi dekat dengan radar dia tu. Barulah boleh pecek. Bijak je orang dia buat ni pun. Tapi orang hak guna bijak lagi. Nah, dia duduk lain dekat-dekat dengan ujung tangan, pusing kereta masuk hidup pergi pejabat, track check out. Selesai masalah. Itulah masalah kita dengan kita. Sebab itulah anak duk mikir tengok kita ni macam mana kita nak cemerlang di dunia, kita nak cemerlang di akhirat. Para jemaah sekalian, kita satu benda yang kita kadang terlepas, iaitulah masalah keberkatan dalam hidup. Berkat. Kita lo ni kalau sebut bab berkat, orang tahu nak ambil berkat ni, kita pahal lagu mana ambil berkat? Lagu mana hok pahal dah. Berkat tu lagu mana? Nak ambil berkat lagu mana? Jumpa ustaz kat peluk dah tu. Nak. Peluk. Sudah peluk kat begini gambar. Prank selfie. Ustaz tak nak mengajar, dia pun kohok-kohok kelih. Dia ambil berkat tu mari nak salah ambil gambar rupanya. Habis dalam Facebook dia tu, Tok Syekh tu ada, Habib tu ada, Maulana semua ada belaka. Hak dia tak adanya, tempat Maulana mengajar dia tak ada. Kita kata nak ambil berkat dengan salat. Nak ambil berkat dengan ulama, mengaji, hak dia mengajar. Kalau nak ambil berkat dari ilmu tok guru, ambil kitab dia baca, kita baca. Demikianlah dalam kerja buat kita sekarang ni, dia panggil bagaimana mencari keberkatan dalam hidup kita, iaitulah kita menunaikan tanggungjawab amanah yang diberi kepada kita dengan baik. Orang suruh kita jaga apa ni? Jaga. Ni jaga tak ada sokmo. Nah, tiba-tiba waktu naik gaji nak naik banyak. Waktu laporan diberi oleh ketua pejabat tak puas hati mengamuk. Kita mengatakan itu adalah merupakan satu kerja-kerja atas dunia yang kita boleh buat. Tetapi para jemaah sekalian, yang besar dalam hidup kita ni, iaitulah bagaimana mencari keberkatan apabila kita menggunakan masa yang diberi dan menguruskannya dengan baik. Kenapa? Sebaik mungkin. Yang ketiga, menjauhi sifat-sifat buruk yang banyak cabang-cabang yang kita akan tengok nanti, insya-Allah. Baiklah. Satu renungan dipanggil renungan tanggungjawab
ada kata di pendakwah, hari ini kita banyak tanggungjawab yang mesti diselesaikan. Hari ini banyak tanggungjawab yang kita nak buat. Kerja pejabat, kerja rumah, kerja macam-macam kerja yang kita buat. Esok mungkin tidak ada lagi tanggungjawab. Sedap kata-kata. Esok tak ada tanggungjawab lagi. Tetapi kita akan dipertanggungjawab lagi di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan apa yang kita buat. Kita buat berapa? Allah, ni musim-musim sibuk sehari dua ni. Kita ada satu grup. Grup bagus. Nak bantu orang susah. Nak cakna kepada orang yang miskin. Bagus. Tapi bila mari musim lagu ni musim sehari dua ya. Oh, nyok pakak bubuh dalam tu maklumat-maklumat yang tak ada kena-mengena dengan matlamat ditubuhkan grup. Jadi kita sudut lain tu tak selesa. Ana kata admin yang tubuh grup dia kena bertanggungjawab. Kena sekat. Ini grup untuk ni. Tambah-tambah lagi grup masjid. Kita masjid ada grup juga. Grup kuliah pengajian, grup maklumat kematian, grup kenduri kendara. Tapi maksudnya pakak buh lah kok. Kok dia jumpa jadi terus apa kita punya grup. Kita kata tak. Admin dia kena bertanggungjawab. Ya, alhamdulillah. Mazhab Wasafi ni dia buka, dia ada pintu. Dia tulis admin only. Orang admin je boleh share. Sesalah masalah kita. Jadi tiba-tiba kita sebagai ketua, kita lepas belakang orang buat, maka itu akan menimbulkan huru-hara dalam masyarakat dan dalam kumpulan-kumpulan yang kita ada. Maka jawabnya kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh itu berfikirlah untung rugi dunia dan juga akhirat sebelum melakukan sesuatu perkara yang ada di hadapan mata kita. Para jemaah sekalian, baik, di antara ciri-ciri pegawai, staf ataupun yang cemerlang, yang pertama sekali, orang ni ada dua sifat. Sifat al-quwah, apa nak quwah? Mampu buat kerja. Kita orang beri tugas. Saya tak boleh buat benda ni. Bukan kerja kita ni. Ataupun ada orang isi borang, buka borang kerja, kita nak pergi minta, sedangkan kita tahu kita tak mampu. Kenapa kita minta? Ya tak apa, asalkan boleh kerja. Boleh kerja sudah. Ni ada seorang pelajar baru habis U. Dia minta banyak tempat, minta sana minta sini, tapi takdir Allah Ta'ala boleh kerja di sebuah bank yang tidak Islami. Kita kata memang Allah Ta'ala ujimu. Lain meminta tak boleh kecuali di tempat ni. Tempat yang risikonya besar, berisiko besar. Sebab dosa riba tu besar. Habis ustaz nak macam mana tu? Saya nak hidup, saya nak cari makan, tapi boleh hot ni. Ni kita kata fikir-fikirlah. Sehari dua ni kita nak hidup. Kalau kita sudah mati, macam mana kita nak jawab? Di tempat yang kita kerja tu tempat yang tidak patuh syariat. Dia fikir. Maka ciri-ciri pegawai yang baik, yang pertama sekali ada kekuatan, ada kemampuan untuk melaksanakan tugas. Maknanya kalau orang tugas kita tak mampu, jangan ambil. Ataupun orang buka borang satu jawatan yang luar kemampuan kita, bukan bidang kita, terus ambil. Yang kedua, sifat al-amin, sifat integriti kata orang sekarang. Dalam dulu orang panggil amanah, sifat akhlak. Zaman kita ini orang panggil integriti. Sebab integriti ni satu, ada orang integriti kuat tapi dia dhaif, tak boleh. Ada seorang sahabat nama dia Abu Zar. Abu Zar ni dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia minta nak bertugas. Dia kata, ya Rasulullah, lantik saya satu tugas. Nabi kata, ya Abu Zar, innaka dhaif. Mu tak kuat, mu tak boleh tugas ni, sebab dia terlalu warak. Kita ni kalau jadi ketua warak sangat, orang mari minta semua luluh belaka, jawabnya kering lah, kantung negara. Betul tak? Jadi orang minta dia kena ada borang, tengok dia punya kelayakan. Ni asal orang minta dia bui. Masa dia ni tak, Nabi kata mu tak boleh, mu tak boleh jawatan ini. Wa innaha amanatun, ini adalah satu amanah yang dipertanggungjawabkan. Dan pada hari kiamat mu akan menyesal kalau ambil jawatan ini, kecuali orang-orang yang layak, yang boleh buat kerja, yang boleh menjalankan tugas dengan baik, maka orang itu berpahala besar. Sebab itulah bukan semua kita kata tak boleh kerja belaka, tak boleh.
Ada seorang sahabat saya ni, di kampung dia tak ada imam. Lo ni payah juga nak isi jawatan imam ni. Nah, banyak kampung-kampung ada imam seorang, ada imam tua, ada setengah kampung ada imam muda, tak ada tua, tak cukup dua. Jadi orang latih dia ni jadi imam, ambil borai isi. Oh, dia marah, dia tak boleh. Dia kata apa? Aku tak mau jadi telaga buruk. Kata gapo dia abang telaga buruk. Dia kata dalam kitab kata imam, dengar ni bahasa kitab, imam akan menanggung kesalahan makmum. Orang kata betul. Hak ni apa tak sini? Tak siapa? Tak jadi tu imam. Pasal habis kapur ni dosa orang kapur duduk atas kepala tu imam belaka. Kalau betul lagu tu faham kita letak jawatan. Mana jadi imam kita tak nak tanggung dosa orang. Dosa kita banyak dah. Hai kata ustaz, baca semula kak tak. Baca mula. Imam menanggung kesalahan makmum bila? Dalam solat. Kalau kita salah kita duduk belakang, salah maya. Tak payah ayat tak imam. Sujud sawi tu hamba salah belakang. Oh ya. Ada ayat gitu? Tak perlu ayat. Maknanya kesalahan kita tu ditanggung oleh imam. Kita mari lambat tak ada baca Fatihah, masbuk imam tanggung Fatihah kita. Itu maksud dia. Maknanya kalau kita nak salah fahaman kita akan tak, kita bertanggungjawab di dalam tugasan yang kita buat. Kita tu imam, makmum apa ni anak jemaah, anak ahli qaryah kita buat maksiat kita tak tegur, itu salah. Kita tegur dia tak hirau, itu luar kemampuan kita. Dia tak ada lah kita kata dosa nak bikul dosa orang lain, wala tuziru wazratun wizra ukhra yang disebut, tapi dia masih lagi dalam. Maka ciri-ciri pegawai yang baik itu duduk di mana? Duduk di ada kekuatan, kemampuan untuk bertugas. Yang kedua, mempunyai sifat amanah, sifat yang jujur di dalam kerja yang dia buat. Maka ini orang inilah orang yang akan mendapat keberkatan dalam hidup dia. Kita mengatakan itulah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dan juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai kecemerlangan dalam kerja kita ni, keperluan berintegriti dan tanggungjawab umat. Apa dia panggil integriti? Kita kena bertugas semua kita. Salah satu daripada tugas dia panggil amar ma'ruf nahi mungkar. Benda baik kita pakat suruh, benda mungkar kita larang. Itulah Nabi kita sebut dalam hadis, dia kata unsur akhaka zaliman au mazluman. Mu kena bantu saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Macam mana agak-agak tuan-tuan kalau kita dengar hadis ni? Kita kena bantu saudara kita yang zalim dan dizalimi. Jadi sahabat mari tanya Rasulullah, hak kena zalim memang kita kena bantu. Betul tak? Orang kena zalim, kita kena bantu. Tapi nak gitu dulu orang zalim macam mana? Kalau kita gitu dulu dia, kau semangat dia, kau kuat dia punya zalim. Maknanya orang zalim kita bantu dengan mana? Dengan kita berhentikan dia daripada kezaliman. Kita pergi nasihat dia, awak jangan buat benda ni dosa, jangan buat benda ni tak baik, jangan buat benda dosa. Dia tak berhenti juga. Kita turunkan dia daripada apa? Daripada tempat yang dia boleh melakukan kezaliman. Maka disitulah dia katakan seimbangnya dalam melaksanakan dua tanggungjawab yang besar. Yang pertama sekali, bagaimana kita nak memelihara agama, nak jaga agama. Dia panggil siyasatuddin, hirasatuddin wa siyasatid dunya. Nak jaga agama dalam semua perkara. Cuma satu benda yang anda rasa tuan-tuan dan puan-puan kena ambil perhatian. Ni dia. Beza di antara fakulti. Ustaz duduk di fakulti pengajian Islam. Pensyarah kita ni, doktor duduk di fakulti pembangunan usahawan kita panggil. Kau dia ada sini. Bahasa. Fakulti bahasa. Jadi dia kata, oh ustaz ni orang agama. Saya tidak orang agama. Betul ke kecek lah kita? Ini masalah kita ni. Kita pergi hospital. Hospital perubatan biasa. Dia panggil medik. Satu lagi pusat rawatan Islam. Hak
mana satu Islam? Hak rawatan Islam ni ke hospital yang ada di tempat kita. Hospital sains, hospital besar ke tak kira. Kau mana satu Islam? Jadi waktu kita ceramah di hospital, doktor kata, "Ustaz, kami semua Islam." Kata betul. Sebab dunia ini dia berjalan dengan dua fardu. Satu dia panggil ilmu fardu ain, satu lagi dia panggil ilmu fardu kifayah. Kita tak boleh fardu ain semua. Sekarang ni kita fardu ain. Apa dia? Sembahyang, puasa, zakat, haji, fardu ain. Tapi kalau kita nak pergi haji, syarat nak pergi haji kena kesihatan. Tuan-tuan tahu ke tidak? Dua syarat kemampuan untuk haji tahun lepas, tahun 2021 bertambah dua syarat haji. Selain daripada ada duit, selain daripada benda-benda lain, ada dua lagi syarat yang baru tambah. Yang pertama, umur tak lebih daripada 65 tahun. Orang 65 tak lagi. Enggak umur ni masalah kita nak ubah mana umur. Kecuali kita pergi ubah kat kenalan. Tak boleh ubah umur. Oi. Paling tinggi boleh ubah rupa. Sebab tu Nabi kita larang, kita hok ada rambut putih atas kepala ni dilarang pergi buat cat hitam. Takut nak kata muda lagi dia tu rambut tak ubah lagi. Hok kita ada ubah dah, jangan dia cat hitam. Biarnya putih situ lah. Oh dia tu putih doh dah. Ambil ina. Cuma boleh. Warna hitam tak boleh. Yang kedua, dia panggil miqat wazni. Timangnya. Sekala kapal tebal timbang barang dah. Tahun ni dia timbang orang. Timbangnya kita lebih pada dia panggil obesity, tak lagi haji. Nak kata. Maka itu yang dikatakan fardu ain. Kalau kita pergi haji, kita mampu. Tapi di mana fardu kifayah? Doktor-doktor yang menguruskan kesihatan manusia ini nak solat fardu ain. Tapi kalau kita sakit, nak solat pun tak sempurna, maka itu dipanggil fardu kifayah. Jadi duduk di jabatan pengajian Islam, kita mengaji Quran, mengaji hadis, mengaji apa, di sini sahabat kita di bahagian pembangunan, bahagian ini, semua tu kita kena gabungkan bahawa pembangunan yang kita buat ini adalah fardu kifayah. Kalau tidak, macam mana kita nak solat, nak buat masjid pun tak boleh. Ni mari tempat kita hari ni, kita banyak benda-benda yang tak selesai. Makan ni kita. Ni sehari juga ni orang duk sibuk dengan telur tak ada. Alah. Kau ada sini telur cukup? Telur cukup? Tak apa nak ada. Sebekah sampai RM20 telur. Ada kawan-kawan duk nulis. Susahnya hidup di negeri tak ada telur. Kita kata ya Allah sungguh. Pada ada saya dia komen bawah, lebih susah lagi air hak gila sakok. Ada ngamuk lagi dua ni. Hak gila sakok nak tak boleh. Biarlah cerita orang lain. Mana nak ceritanya? Ilmu ini kita kena seimbang. Kena ada ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Pensyarah kita di jabatan pembangunan, jabatan arkitek, jabatan engineer, semua ini adalah ilmu Islam. Hai. Bila pula jadi fakulti Islam? Tuan-tuan kena ingat, ilmu yang tidak Islam, tanda itu. Ilmu yang bukan Islam, iaitulah ilmu yang haram dibelajar. Ilmu sihir haram. Ilmu-ilmu yang tak nujum itu tidak boleh. Itu je yang tidak Islam. Hak lain tu Islam belaka, cuma atas niat kita tadi. Bila kita niat kata oleh kerana aku nak keluar daripada rumah, nak pergi belajar, nak pergi cari ilmu, nak pergi kerja, maka kita nak kerja dia ni satu prinsip, dia panggil prinsip al-itqan. Kan kita selalu dengar kan orang ceramah ubudiyah lagi mas'uliyah, itqan. Maknanya itqan, kita kena buat kerja hak kita tunaikan, buat bersungguh-sungguh, buat dengan yang terbaik, maka itu yang dikatakan itqan. Maka dengan ini bila kita buat betul-betul pencapaian cemerlang, maka ketika itulah para jemaah sekalian, kita akan dapat semua yang kita buat berpahala. Oh, saya mengajar di sekolah Fakulti Sains, mengajar di UMK, di Fakulti Engineer, kita kata fakulti apa yang kita ada. Bila kita niat turun daripada rumah semata-mata kerana nak mencari rezeki yang halal,
semata-mata kerana nak mengajar anak-anak manusia ni supaya menjadi orang yang pandai, supaya mereka dapat membangunkan negara, hidup dalam keamanan, hidup dalam aman damai, pembangunan yang orang panggil yang mampan, yang comel, maka jawabnya kita keluar daripada rumah, semuanya kita akan mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi berpahala. Oh, boleh pahala juga. Kita ingat kau boleh pahala ni pokok ustaz kau mengajar kuliah, kau duk mengajar tafsir, kau duk mengajar. Rupanya tidak. Kita dia mengajar di fakulti arkitek dia pun boleh pahala. Sebab orang akan, yang pertama sekali, dunia ni akan bangun dengan fardu kifayah, dia tidak bangun dengan fardu ain semata-mata. Maka tanggungjawab yang diberikan oleh majikan kita, selama dia tidak bercanggah dengan syariat, maka itu setiap kerja yang kita buat berpahala. Kemudian syarat-syarat kecemerlangan dalam kerja buat kita dalam Islam ni, yang pertama, orang itu kena berilmu. Mana kita nak buat kerja, kita kena ada ilmu dalam kerja yang kita nak buat. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas ni benda tak nampak, dia panggil amalan hati. Ikhlas adalah amalan hati yang memang kita tak nampak. Nah, sebab tu orang tulis kalau bui apa-apa dengan tulus ikhlas, gambar dia tepek situ. Allah bagi. Kita kata ikhlas ni kalau tak tulis pun tak apa. Kalau tulis pun tak memberi kesan apa-apa. Yang memberi kesannya Allah ambil kira ikhlas tak ikhlas, hati kita buat. Jadi bila kita kata kita ibadat kepada Allah Taala, yang kita faham di sini, bila kita buat segala benda kerana Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat berpahala. Kita akan dapat pahala seperti kita juga akan dapat pahala kalau kita buat benda yang tak ikut syariat. Yang ketiga, memahami bidang tugas. Tugas yang kita kena buat, kita kena tahu. Jangan duduk kacau hak kerja orang, ataupun jangan buat benda yang kita tak mampu. Yang keempat, mesti bertanggungjawab dengan tugasan yang diberikan kepada kita. Dan yang terakhir, kita sebut yang terakhir, jauhilah sifat buruk. Bila kita duduk dalam negara yang ada undang-undang ini, biasanya bila sebut sifat buruk pegawai, apa dia yang kita nampak? Yang pertama, pecah amanah. Orang yang beri tugas tak buat kerja, tapi waktu klaim lebih pada orang lain. Ingat baik-baik, kita duk klaim-klaim ni. Hak kita kerja, perjalanan berapa kilometer pergi, kita klaim setakat yang kita pergi. Hak tak pergi jangan buat. Cuma yang kita bimbang hari ni masalah masa. Masa kita ni dia ada pukul sekian, tapi kita tak ikut pukul yang kita janjikan. Ini satu masalah. Sama ada pecah amanah tu disebut dengan mana pecah sungguh, kita ambil barang-barang orang yang tidak baik, ataupun pecah amanah bermakna kita tidak menjalankan, berada di tempat yang kita janjikan. Penyakit yang kedua yang dibesar-besarkan oleh pihak kerajaan, iaitulah masalah rasuah. Zaman kita hari ni, kalau saya tanya tuan-tuan, rasuah ni ada ke tak ada? Zaman kita ni, rasuah ada ke tak ada? Ada. Ada ke rasuah? Mana ada rasuah? Tak ada rasuah lah ni. Kau ada? Tak ada orang bagi rasuah orang. Yang ada lah ni duit kopi. Lagi duit minyak. Rasuah dia apa? Tak ada. Lepas kita tolong dia siap-siap, mau bagi sapu 50,000. Oleh kerana awak bantu saya lillahi ta'ala, saya bagi rasuah kepada awak. Ada tak? Ada? Tak ada. Nama-nama yang diguna oleh syarak jangan tukar. Rasuah, kekalkan rasuah. Dia main duit kopi, duit minyak ni jadi tak ada rasuah. Riba ada ke tak riba? Ni riba soal lagi hak berat juga ni. Riba ada tak? Riba ni dia kata satu benda yang berbahaya. Tengok riba. Dia kata riba pun tak ada juga. Tak ada juga riba. Hak ada? Kita ni kan orang tua-tua baru balik Mekah pakai piyah comel-comel, pergi ke bank minta nak pinjam duit. Berapa ribu? Pak Haji 100,000. Tapi ada 20,000 interest. Pak Haji ni kata berapa dia awal interest? Interest tu bunga, kau comel. Saudara,
Cuba pegawai tu kata 20,000 ni riba. Agak-agak kita ni piuh tak peti sawa lagi awak kali makan. Ambil ke tak ambil? Tak ambil ai. Bahasa aku haji. Aizam saya tak habis lagi dah main riba. Tapi bagi interest, bunga, profit macam-macam istilah kita pun selesa. Rasuah tak ada, riba tak ada, mengopak ada mengopak. Mengopak ada lagi. Tak ada. Dia tukar jadi membawang. Oh jadi bawang pula dah. Mari malam ni kita membawang. Oh comel. Kalau orang laki-laki ni dia tak panggil membawang, dia panggil isu semasa. Tak. Kalau isu semasa nya takdir tak ada enggak orang tu. Sekali dia pergi kan tak. Mengumpat lah belakang tu. Kenapa tak tulis majlis mengumpat malam ni di cabai 3 sekian-sekian. Siapa dia gitu dia berani menang tu tak? Ni tak. Majlis Yesus masa. Yesus masa apa? Daripada awal lepas pada bismillah ni alhamdulillah ya. Hak molek hak lain tu habis ni padu orang belakang. Jadi kita kata ini masalah. Jadi kita hari ni para peserta sekalian, bagaimana kita nak mencari keberkatan, mencari dalam hidup bagi kita ni, dalam masalah halal haram dalam hidup kita ni kena jelas supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itulah hari ni bila pihak sahabat-sahabat kita di bahagian keuangan Islam, dia kata kita sungguh nak tukar KWSP jadi syariat. Ramai lagi orang tak tukar. Supaya ya, dia kata tukar-tukar pun waktu mari bonus hak Islamik rendah, hak tak Islamik tinggi, rugi aku tukar. Orang Islam boleh kecek, rugi dia tukar. Penat kita lagi tu. Ya, baiklah para jemaah sekalian, kita ada masa beberapa minit lagi. Mungkin kita akan buka ruang untuk bertanya jawab supaya kita lebih lengkap apa yang tidak disampaikan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ada satu pertanyaan. Silakan. Pada hari ini cakupan kerajaan ataupun swasta bertugas di luar kerja dia ada bisnes. Hari ini dia sering gunakan masa kerja dia untuk jawab telefon berkaitan dengan bisnes dia di luar. Ataupun ada yang buat masa kerja lain keluar dengan niat ada urusan kerja luar. Apakah hukumnya menurut pandangan Islam? Ya, baik, terima kasih kepada yang bertanya. Ini yang kita bimbang hari ini, satu kisah kita menyalahgunakan masa yang ada. Kadang-kadang nampak simple. Aku keluar kejap jabatan. Bagaimana? Ada urusan perniagaan kita, tak ada kena-mena dengan pejabat. Maka kita telah menggunakan masa. Apalagi kalau kita guna masa pejabat dan kereta pula pejabat, mana banyak benda-benda kepincangan yang berlaku. Kita duk mikir satu benda ya Ustaz, selagi SPRM tak tangkap gak, kira betul tu. Sepanjang saya hidup ni tak pernah ditangkap, tak pernah diburu oleh polis, jadi selamat. Kita ada satu lagi sifat bagi seorang Islam ni, dia panggil polis yang dilantik oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, iaitulah malaikat yang mencatat gerak kerja kita. Tak ada apa Ustaz. Bobok muslimat ni contohnya, sambil-sambil duduk buah-buah, sambil-sambil duduk kerja, buka dia punya katalog, jual bekas-bekas kuih ke. Nak ambil order, minta maaf jangan marah, contoh ya. Tidak orang sini ni. Itu pun termasuk dalam waktu kerja. Jadi kalau nak juga, awak lepas pada waktu kerja kita PM lah kawan-kawan kita, ini barang-barang aku boleh, tak ada masalah. Tapi waktu kita kerja itu waktu perjanjian di antara, kecuali pejabat kita benarkan, tak ada masalah. Asal kerja mu selesai, kerja mu buat, waktu nak gimana boleh. Nanti kita terpulang kepada masing-masing peraturan. Dia panggil SOP pejabat yang kita ada. Tapi kalau kita langgar, ini yang patut. Lepas tu bila ada kawan-kawan kita nak pencen, dia mari jumpa dia tu, Ustaz saya nak pencen dah, ada 3 bulan lagi, jadi kita nak ambil cuti sekarang. Ambil cuti. Saya kata kenapa nak cuti? Sebab hak dia kerja dulu tak ada cuti, tak ambil cuti gini-gini, boleh bawa ke depan. Jadi anak tanya dia, ya akhi, saudara,
Waktu hijrah tu ada tak? Waktu berjabat kita pergi lain. Waktu berjabat kita buat hijrah lain. Ada tak? Dia kata ada. Lebih kurang tak? Sepanjang hijrah tu, kalau kita kumpul-kumpul, jadi 3 bulan. Dia kata kalau macam tu saya tak dia ambil cuti. Kita pergi hijrah juga, walaupun dia berhak cuti, dia anggap 3 bulan ni qadha kepada waktu-waktu yang dia tersalah guna dulu waktu hijrah. Kita kata baik, itu warak. Jadi wallahu alam, itu soalan kita yang pertama. Yang seterusnya silakan. Pengurusi kata ada 2 soalan yang lagi. Orang yang tak ada. Bagi mikrofon tu baru semangat. Tak ada dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Boleh kecap Melayu dia? Oh, bisa. Makan bodoh dah. Masya-Allah. Soalan ini iaitu soalan tadilah punya pasal isu yang orang yang guna masa kerja untuk buat bisnes sendiri itu. Sebagai pensyarah juga, kadang-kadang kita kerja dari masa kan. Kadang-kadang pensyarah ini saya bagi 24/7. So, adakah yang kita ambil masa kerja boleh jadi kita lagi minta terima kasih. Itu di antara penyelesaian. Maknanya kalau kita guna masa ni dan kita ada masa lebih masa, kita tak claim, itu lebih baik. Mudah-mudahan dia cover apa yang telah kita salah guna tadi dengan masa yang lebih yang kita tak claim. Itulah yang sepatutnya untuk menyelesaikan masalah. Anda tengok sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata, nasihat Nabi kepada ahli perniagaan. Nabi kata, tasaddaqu. Naklah ahli perniagaan ni banyak sedekah. Sebab dalam perniagaan kita tu mungkin ada benda yang tak molek yang kita jual. Kita bukan berniat jahat, tapi ada benda-benda hak tak comel. Kita jual buah. Ada dalam buah kita tu hak busuk, ada hak buruk, ada hak lembek, tapi harga kita ambil penuh. Maka Nabi kata untuk menyelesaikan masalah ini, kamu sedekahkan supaya kamu dapat apa? Dapat tutup balik apa-apa yang terlebih daripada apa yang kamu lakukan itu dapat kita tutup. Kita mengatakan itulah yang sebaiknya, insya-Allah. Baik, soalan yang terakhir. Nyalik ni tak ada ni, kumpulan B tak ada. Inilah belakang dah. Dia gini ya. Orang kata kalau kita ceramah orang tak tanya ni 2 sebab. Sebab yang pertama dia faham belakang. Tanya buat apa lagi faham dah. Sebab yang kedua dia tak faham belakang. Itu masalah. Jadi kita yakinlah bahawa UMK ni hak faham belakang dah insya-Allah. Cuma soalan terakhir saya kan. Silakan. Bila kita buka satu kosong itu, satu page yang kita ada tahu, tapi kalau kita saya atau kita tahu atau kaitan itu, kita akan tahu, tapi kita tahu. Ya. Macam mana kalau kita tahu orang yang tahu? Baik. Hadis ni berat juga tu tak? Jadi Nabi kata la tas'alul imarah. Mu jangan minta jawatan besar. Sebab kalau kita tak minta orang beri, Allah Ta'ala bantu kita. Tapi kalau kita minta, Allah Ta'ala serah kepada kita. Jadi hadis ni kena detail masalah permintaan. Dia kalau kita minta macam kita isi borang. Dulu orang tak ada isi borang. Orang balik dia tengok ilmu. Oh dia ni pandai ni, pakai bagi kita. Lah ni kalau tak isi borang nak tahu mana? Nak tengok CJ dia punya pencapaian. Jadi kita kata isi borang itu minta kelayakan yang kita ada ni layak tak layak. Itu tak apa. Yang salahnya kita pergi lobby. Itu. Siapa dia minta dengan melobi. Minta jawatan. Aku nak lobby langkah kepala orang. Apa ni buat CJ plesu pada orang keluar. Maka itu yang dikatakan siapa dia minta jawatan itu Allah Ta'ala akan serahkan dia dengan jawatan dia. Tapi kalau kita tak minta, maka kita akan dibantu oleh Allah. Sekarang ni kita hanya isi borang. Proses nak dapat jawatan melalui isi
Isi borang, kalau kita tak isi borang siapa ketua? Mati hidup balik pun tak boleh kerja. Kecuali kita tu bisa benar. Mana orang tahu dia ni hebat sangat, jenius, siapa orang cari je lah, tak ada. Tak akan jumpa lah atas dunia kecuali seorang dua. Jadi apa yang ditanya soalan tadi, hadis tadi tidak salah untuk kita isi borang minta jawatan. Yang salahnya bila kita melobi jawatan, itu yang salah. Kan macam sehari dua ni kau isi borang habis kampung masuk. Tak, itu kita kata tengok orang apa ni, orang pemilih lah, pilih tengok dia layak tak layak. Kalau dia mari duk janji palsu-palsu, dia juga bermasalah dengan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi setakat itulah dulu kita akhiri dengan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin, siapa duduk dalam satu majlis, fakathura fi lughatuhu, banyaklah ketawa-ketawa, tak suka-suka cakap-cakap sana sini. Jangan majlis mengumpat pula. Kita duduk majlis mengumpat, kita bersihkan majlis kita ni dengan tasbih kafarah, tak jadi. Macam orang ambil apa ni, khinzir, sembelih baca bismillah, tak jadi. Naknya majlis kasuran lughatu, maknanya banyak laga-laga, bukan majlis maksiat. Maka di akhir majlis kita baca doa ni, baca pula kata subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ni nama dia bacaan kafaratul majlis. Kafarah. Yang dia pengurusi macam-macam. Baca doa kifarah majlis. Bukan kifarah, kafarah. Kena betul bagi tu. Ya, baiklah. Terima kasih pada UMK kerana beri peluang untuk ana berinteraksi dengan para jemaah di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tak banyak pun sedikit, kalau tak sedikit banyak insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.